Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan bab yang ke-6 daripada kitab Sahih Bukhari, bab yang ke-6 iaitu babul qiraah wal 'ardi 'alal muhaddits. Pada sambungannya pada muka surat 36, nota kaki yang ke-53. Nota kaki yang ke-53. Cuba tengok dalam terjemahan tu, bahagian atas tu 53. Jadi nota kaki yang ke-53 ni sebenarnya berkait dengan dhimam itu, berkait dengan dhimam. Sedangkan mereka yang ni ulama berhujjah baris yang ke-6 daripada bawah tu, setengah mereka yang ni ulama berhujjah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Dhimam bin Sa'labah, bahawa dia berkata kepada Nabi SAW, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan sembahyang? Maka Nabi SAW bersabda, ya. Kata mereka tu maksudnya ulama tadi, ini adalah bacaan di hadapan Nabi SAW. Yang baca tu Dhimam bin Sa'labah. Tetapi Dhimam telah memberitahu kepada masyarakat dia, kepada kaum dia tentang perkara itu, dan mereka membenarkannya. Mereka membenarkannya. Dan perkara ini tidak dibantah oleh mana-mana pihak. Jadi Dhimam sebut begini-begini seperti yang kita bincang dah sebelum ni sebenarnya. Betulkah Allah telah suruh kita salat 5 waktu gini-gini? Nabi kata ya. Tapi Dhimam ni bila dia balik kepada masyarakat dia, dia cerita kepada masyarakat dia, dia kata Nabi telah menyuruh kita melaksanakan salat. Dia sebut padahal Nabi hanya kata ya. Yang bercakap banyak tu dia. Hak ni boleh tidak jadi salah. Kita kata tak, Nabi tak suruh, Nabi kata ya je. Betul lah. Tetapi dari segi periwayatan boleh kita kata gitu. Sebab kata-kata ya yang disebutkan oleh Nabi itu merupakan satu takrir, satu pengesahan bahawa apa yang disebut oleh Dhimam itu betul. Jadi bila Nabi telah mengesahkan, maka bolehlah kita kata, boleh kita kata, oh Nabi telah suruh kita buat gini, boleh. Tu. Jadi kenapa Imam Bukhari bawa kenyataan daripada Dhimam ini? Jadi Imam Bukhari sebenarnya mahu menolak pendapat orang yang tidak mengira sebagai riwayat yang muktabar, melainkan apa yang didengar daripada lafaz guru sendiri. Maksudnya ia tidak dikira muktabar apa yang dibaca di hadapan guru. Jadi Imam Bukhari nak ayatnya apa yang dibaca oleh anak murid depan guru, bila guru buat pengesahan, kalau anak murid itu riwayat itu dikira muktabar. Itu maksudnya. Tapi syaratnya ada pengesah daripada guru. Sebab tu dibaca di hadapan guru. Riwayat Dhimam ini membuktikan bahawa bacaan murid di hadapan guru yang hanya mengiyakan saja itu sudah dikira riwayat yang muktabar. Kerana kaumnya, yakni masyarakat Dhimam, terima apa yang diriwayatkan oleh Dhimam. Dan selepas pun tak ada bantah lah. Tak ada kata ini berdusta atas nama Nabi ke, kata kepada Dhimam, tidak. Tapi kena pastilah bahawa Rasulullah ada kata begitu.
Baik, seterusnya. Jadi sebenarnya sini dia tidak perjelaskanlah sebenarnya kenapa perkara ini dibincang oleh ulama kita dulu, supaya terhindar, supaya tidak termasuk dalam berdusta atas nama Nabi. Mana tak boleh kita kata berdusta tu sebab Nabi tak kata gitu, Nabi kata iya je. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi telah takrir dengan mengatakan ya, benar. Itu dikira betul. Hak berdusta atas nama Nabi ni Nabi tak kata, Nabi tak buat pengesahan. Tak ada pengesahan daripada Nabi. Tiba-tiba kata Nabi kata. Itu baru dikira berdusta atas nama Nabi. Baik, seterusnya. Nota kaki yang ke-54, cuba tengok semula muka surat 36 tu, baris bawah sekali dalam teks tu terjemahan, Imam Malik berhujjah dengan sa'. Sa' ni maknanya surat yang dibaca di hadapan orang ramai. Lalu orang ramai berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Itu 54. Jadi ada orang baca satu surat, dia panggil sa' itu, dan orang ramai kata si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Maknanya kami ni hanya mengatakan ya sahaja, mengatakan ya sahaja. Baik, cuba kita tengok. Jadi perkataan sa' berpunca daripada bahasa Arab, daripada bahasa Parsi. Mana cek tu, kemudian ia dijadikan bahasa Arab. Asalnya tu dia macam ca lah, ca tu dalam bahasa Parsi ni dia ada huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab, misalnya ca. Kalau Jawi kita tu ada. Kemudian dia dijadikan bahasa Arab, ditukar ca tu kepada sa'. Sad. Jadi perkataan cek dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Melayu dia tulis lain, baca lebih kurang supaya bunyinya datang daripada punca yang sama. Jadi kalimah sad ataupun cek kita kata pada asalnya adalah surat rasmi atau dokumen yang diperakui oleh mana-mana pihak, oleh pihak-pihak tertentu untuk sesuatu akad, mengandungi maklumat tentang orang yang melakukan akad, jenis akad, perjanjian, pengakuan atau kesaksian orang-orang yang berkaitan dengan menurunkan tanda tangan masing-masing pada surat rasmi berkenaan. Apabila timbul sesuatu masalah dan surat itu dikemukakan kepada mahkamah, hakim akan membacakan kandungan surat di hadapan orang ramai dan menanyakan kepada penama, hak nama ni ada dalam surat dan dia sign itu, adakah benar dia telah menjadikan kamu sebagai saksi? Apakah benar kamu telah menjadikan saksi? Sebagai contoh. Jadi pertanyaan itu hanya boleh kalau kita jawab iya, pun sudah cukup dah. Supaya ginilah, nak ambil contoh lebih mudah. Misalnya kita jadi saksi dalam akad nikah lah. Saksi pertama satu, nama kita pun sign. Kalau timbul apa-apa isu, hal-hal yang berbangkit, kalau bawa di mahkamah, hakim akan baca semula tu. Betulkah awak telah menjadi saksi dalam perkahwinan si fulan bin si fulan dengan fulanah binti bin fulanah bin fulan? Betulkah? Hakim baca tu kira-kiranya maklumat yang tertera dalam surat itu. Jadi orang yang menjadi saksi yang ada tanda tangan dia tu, dia hanya kata ya. Bila dia kata ya, kita boleh kata bahawa saksi ini telah mengatakan bahawa dia telah menjadi saksi dengan sukarela terhadap orang. Kita boleh kata begitu. Padahal dianya hanya kata ya. Yang membaca kekandungan surat tu adalah hakim. Itu orang panggil sad ataupun cek lah. Itu yang dia maksud dari sini. Jadi waktu tu dikira muktabar, dikira sah, mahkamah pun terima tu. Itu maksud dia nya. Supaya juga dalam kisah periwayatan, bila anak murid baca depan guru sah, guru kata betul. Bila guru kata betul, kita boleh kata guru saya telah meriwayatkan kepada saya gini. Padahal ni guru tu tak riwayat, guru kata iya saja, tapi sudah boleh. Itu maksud dia nya. Jadi bagi Imam Malik, kalau surat kesaksian yang begitu penting pun boleh digunakan dengan cara al-ard. Al-ard ni cara tadilah anak murid baca, guru dengar. Ard ni kalau kita terjemah dari bahasa Melayu, mana anak murid membentangkan dia punya teks itu, didengari oleh guru dan guru kata ya. Guru kata ya. Tu.
Jadi bagi Imam Malik tidak jadi masalah. Surat gini dikira sah. Bagi Imam Malik, kalau menisbahkan kesaksian kepada orang yang tidak melafazkan kesaksian itu pun dibolehkan, maka tentunya menisbahkan tahdits kepada guru yang dibaca di hadapannya juga boleh, kerana kesaksian lebih tinggi darjatnya daripada periwayat hadis. Orang nak jadi saksi dalam mahkamah ni pun tak perlu baca perakuan itu, dia hanya kata ya betul. Ataupun kalau kita ambil satu contoh lain, bila seseorang itu dihadapkan ke mahkamah, maka akan dibaca kes dia lah. Awak pada tarikh sekian gini, betul ke awak buat begini-begini tarikh sekian? Dia kata ya, dia kata ya. Maknanya bila dia kata ya, kita boleh riwayat, kita boleh kata bahawa orang ni telah memperakui bahawa dia telah melakukan kesalahan ni sekian. Dia telah berada di tempat ni pada sekian. Padahal dia hanya kata ya. Boleh kita kata gitu. Baik. Cuma di sini cuba perhati molek, asas dalam perbincangan kita ni, bila kita baca depan guru kita baca satu hadis. Kalau bahasa itu dia panggil ijazah lah tu. Guru kata ya betul, kita baca gini hadis, wa bi qala hadatsani, kita baca. Guru kita berkata ya. Kita kalau kita nak riwayat, kita boleh kata guru saya telah meriwayatkan kepada saya. Guna lafaz tahdits boleh. Tahdits tu boleh. Baik, hak asal dalam sistem periwayatan, bila kata haddatsani, makna guru baca asalnya. Asal dalam itu yang diterima pakai oleh kebanyakan ahli hadis, bila kata wabihi qala haddatsana ataupun wabihi qala haddatsani, lafaz haddatsana atau haddatsani maknanya guru baca, anak murid dengar, tu asalnya. Kebanyakannya kalau anak murid baca, guru dengar, hak kebiasaan yang diterima pakai oleh kebanyakan ahli hadis, tak termasuk Imam Bukhari. Kalau sebut akhbarana, maknanya anak murid baca, guru dengar, tu asalnya. Kalau haddatsani pun maknanya anak murid baca, guru dengar. Tapi mengikut Imam Bukhari, dan adalah kalangan muhaddithin yang sependapat dengan Bukhari, tak guru baca ke, anak murid baca ke, kita bebas menggunakan lafaz haddatsana ataupun akhbarana, boleh, tak jadi masalah, sama saja maksud dia. Muktabar belaka tu. Dia nak ayat tu ya. Tapi kalau Imam Bukhari, siapa ya? Kalau orang lain, Imam Muslim tidak gitu dah. Kalau sebut haddatsani, maknanya guru baca, anak murid dengar. Haddatsani ni apa maksud? Guru saya telah meriwayatkan hadis ni kepada saya. Tu. Jadi kalau mengikut Imam Bukhari, kalau akhbarani pun boleh kita kata guru saya telah meriwayatkan hadis kepada saya, padahal anak murid baca. Kalau mengikut asal. Tapi boleh Imam Bukhari tak kisah tu, guna akhbarana ke, guna haddatsana ke, boleh berlaku dalam dua keadaan itu. Gitu maksudnya. Tidak dikira berdusta. Boleh hadis kalau anak murid tak faham, ni dia kata apa mu kata guru meriwayatkan, guru kita meriwayat kepada kita nya, engko kita baca bukan guru baca. Tak boleh lagu tu. Hak tu ya dia nak ayat, tak apalah ni. Baik, cuba tengok nota kaki yang ke-55. Ni nak ayatnya sistem periwayatan. Bapa tu ya sepanjang sebut saya ni poin paling utamanya supaya kita ni tidak berdusta atas nama Nabi. Baik, cuba tengok ayat 55. Misalnya dibaca di hadapan mukri, baris baris yang kedua daripada atas tu, dibaca di hadapan mukri. Mukri ni mana guru qiraat lah. Dibaca di hadapan mukri, yakni guru qiraat. Kemudian qari, yakni pembaca berkata. Jadi hak baca depan guru tu adalah anak murid. Tiba-tiba anak murid tu, qari pembaca tu, bila dia nak riwayat, dia kata gini. Dia kata si fulan telah mengajarkan saya. Si fulan tu mana guru tadi lah, mukri tadi, telah mengajarkan saya. Maksudnya menyuruh saya membaca di hadapannya. Boleh kita kata gitu. Kita baca Quran, memang kita ngaji Quran pun boleh kata gitu ya, mana-mana pun kita baca ke guru dengar. Kalau guru tak kata ya betul kamu baca, tapi boleh halih. Orang Kelantan kata boleh halih. Kita baca muka surat 10 Quran kan tak, daripada ayat sekian pergi, lepas tu guru benar ke halih, tak apalah, esok baca ni pula guru kata. Maknanya muka surat kita baca tu, hak kita baca depan guru, bila habis baca guru kata okey, besok alih muka surat seterusnya. Maknanya muka surat yang kita baca tu, kita boleh sebut pada orang, guru saya telah mengajar saya muka surat sekian-sekian.
Padahal guru tak baca pun, kita yang baca. Tapi bila guru membenarkan kita pindah muka surat seterusnya, maknanya guru telah mentakrirkan, telah membuat pengesahan bacaan kita tu betul. Jadi bila begitu kita boleh meriwayatkan, kita kata guru saya telah mengajar saya surah ni pada ayat sekian sampai ayat sekian. Boleh kita kata gitu. Itu maksud dia. Cuba tengok 55. Jadi hujah kedua Imam Malik bahawa kalau anak murid baca, guru dengar, kita boleh riwayat secara tahdith. Tahdith ni asalnya maknanya guru saya telah meriwayat kepada saya. Padahalnya bukan guru dia baca, anak murid baca. Boleh gitu. Hujah yang keduanya Imam Malik guna adalah sahnya pengajian qiraat, pembelajaran qiraat dan pengajian qiraat dengan hanya murid yang menjadi pembaca dan guru mendengar dan mengiyakannya. Dan kalau adalah sekali-kala silap, guru tegur yang tepat silap tu saja, bukan guru baca sepenuhnya. Kalau Al-Quran pun boleh dipelajari dengan cara ini, maka hadis tentunya tidak ada masalah sekiranya disampaikan dengan cara ini. Kalau boleh dinisbahkan guru yang tidak membaca ke semua Al-Quran di hadapan murid itu sebagai pengajarnya, tentu guru yang tidak membaca semua lafaz hadis di hadapan muridnya juga boleh diterima sebagai guru, kerana Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis walaupun keduanya sama-sama wahyu. Boleh. Baik, seterusnya nota kaki yang ke-56. Muhammad bin Salam meriwayatkan, ni kata Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari kata Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti meriwayatkan kepada kami daripada Auf daripada Al-Hasan, maknanya Hasan Basri. Beliau berkata, siapa dia kata? Hasan Basri kata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim, boleh. Baik, cuba kita tengok nota yang ke-56 tu. Imam Bukhari menyebutkan pendapat Hasan Basri di sini kerana menurut beliau tidak boleh diriwayatkan hadis berdasar pada makna. Sebab Imam Bukhari ni salah satu syarat untuk menerima hadis di sisi Imam Bukhari, syarat dia lebih ketat berbanding orang lain. Gapo dia? Bila kita nak riwayatkan hadis daripada seorang, kita kena riwayat dengan lafaz dia, bukan dengan makna dia. Maksud meriwayatkan dengan makna, kita tidak ambil lafaz tu, tapi kita ambil maksud dan kita guna bahasa kita sendiri. Mungkin akan ada berlaku perbezaan bahasa tu. Tu dia panggil riwayat dengan makna. Talih. Dalam periwayatan hadis mesti riwayat tu dengan teks itu, dengan lafaz itu. Tak boleh riwayat dengan makna. Kita ambil maksud, kita pun hurah sendiri. Kita sebut lafaz kita, tak boleh. Imam Bukhari. Tetapi Imam Bukhari tetap menerima ni riwayat secara ikhbar, dia panggil. Ikhbar ni maknanya anak murid baca, guru dengar. Dan kita pun riwayat kata guru kita kata. Boleh. Boleh lagu tu. Asalkan riwayat tu riwayat dengan lafaz, bukan dengan makna. Boleh. Imam Bukhari pun terima. Tu dia tu tujuan Imam Bukhari buat mari kata-kata Hasan Basri nya. Mana kata-kata Hasan Basri? Ni. Tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Makna guru lah. Lepas tu kita kata guru kita telah meriwayat pada kita. Padahal guru kita hanya angguk ya. Guru kita hanya kata ya betul hak mu baca tu. Hak je bacanya siapa? Anak murid. Boleh. Tak boleh kita kata mengarut mu ni. Mana aku dengar dirimu je baca. Tok guru mu kata ya. Tiba-tiba mu kata tok guru saya telah mengajarkan saya gini-gini. Mengajar ke mana? Dia kata ya ya. Tak boleh di segi periwayatan. Sebab tu setengah-setengah kita kalau masa anak murid baca guru negara lah ke mana? Anak murid baca guru negara, tu tak boleh. Tak boleh. Kena pasti guru tu dalam keadaan yaqazah. Guru tu dalam keadaan sedar. Kena pasti tu. Dalam keadaan pasti. Ana sebut ni bukan apa sebab kita ada pengalaman ngaji Quran ni, guru tu tua benar dia negara. Ana ulas semula. Sebab tu guru kita ni tua benar dah. Lepas ana habis ngaji dia tu beberapa tahun dia meninggal dunia. Kadang-kadang dia sengguk kita puasa tu ayah ni negara ni. Tapi telinga dia memang tajam. Muka surat Quran dia ingat. Bila nurah anak ulas semula. Anak ulas semula. Bapa takut tak sah tu lah.
Anak ulang semula. Sebab ulama kata tak boleh. Kalau guru tu tidur masa anak murid baca tak boleh. Tu. Dia tak boleh ngaji di alam mimpi, tidak sah. Baik. Tu Cuba tengok nota kaki yang ke-57. Ni isu ni dia kita dah 57. Isunya anak murid baca, guru dengar. Guru hanya buat pengesal. Tak kira pengesal tu dalam bentuk angguk ke, dalam bentuk kata ya ke, dalam bentuk suruh pindah muka surat sepana sebut, asalkan ada isyarat. Tu paling kuat isyarat. Kadang-kadang lebih baik pelajar membaca di hadapan orang alim, di hadapan orang alim, yakni guru muhaddis ataupun mukri, berbanding guru sendiri yang baca. Sebab apa? Kerana boleh jadi guru yang membaca itu tersilap. Kalau guru baca, boleh jadi kih-kih tertentu berlaku guru silap baca. Tapi anak murid tak tegar muka guru baca. Jarang guru baca anak murid nak tegar ni. Kalau guru baca anak murid tegar, mana tutup guru? Kalau anak murid tegar lagi tu, lalu gakak lah tu guru tu. Biasanya kalau tok guru baca ni, maknanya anak murid tak tegar lah. Tetapi kalau anak murid yang baca, kedua-dua pihak akan lebih memberikan perhatian. Guru tak teragak-agak kalau anak murid salah, guru akan tegur. Tapi kalau guru baca, guru salah, boleh jadi anak murid tak tahu itu salah. Sebab tu dia tak tegur. Kecuali anak murid tahu dengan jelas itu salah. Sebab tu dalam konteks ni, dari sudut ni, mana lebih baik anak murid baca. Baik, di sini sebut anak murid Imam Malik, Mutarrif berkata, dia kata aku menjadi murid Imam Malik selama 17 tahun. Bermulazamah dengan Imam Malik 17 tahun. Selama pengajian aku 17 tahun dengan Imam Malik tu, aku hanya melihat murid yang baca di hadapan Imam Malik. Semua pun anak murid yang baca hadis, guru dengar. Kalau tak betul, dia betul. Mana kalau dia tak tegar tu, macam betul tu. Mutarrif berkata lagi, Imam Malik tidak suka orang yang membeza-bezakan antara bacaan guru dan bacaan murid. Makna dia ni sependapat dengan Imam Bukhari. Serupa dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bukan kiranya Imam Bukhari ni kira-kira ikut Imam Malik lah, murid Imam Bukhari lepas tu. Imam Bukhari lepas tu, Imam Malik dulu. Begitulah juga Imam Bukhari, beliau mengemukakan beberapa pendapat ulama lain selain daripada Imam Malik, mana yang telah diterima untuk menyokong pendapat beliau yang mungkin agak ganjil kepada sesetengah orang. Sebab biasanya haddatsana lain maksud dia, akhbarana lain maksud dia. Baik, Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri berkata, dia kata di kalangan anak-anak murid Imam Malik hanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ni anak murid hak itu benar ni, hak standard benar ni. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang mendapat keistimewaan. Imam Malik dia baca depan dia. Sebagai dia ni, Imam Malik ni guru Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni. Tapi hak ni istimewa sungguh anak murid ni. Guru Imam Malik baca depan dia. Maknanya Imam Malik telah mengajar dia dengan cara Imam Malik baca, dia dengar. Secara tahdis ni hak tahdis asalnya. Padahalnya Mutarrif kata aku 17 tahun ngaji dia, semua aku je baca, anak murid je baca, guru dengar. Tapi tak, anak murid yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni tak. Ni nak ayatnya keistimewaan dia. Ini mengikut pandangan Anwar Shah Al-Kashmiri. Baik, cuba tengok nota yang ke-58. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami. Ini kata Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari kata Ubaidillah atau Ubaidullah tu sama saja maksud tu. Ubaidillah, Ubaidullah ke, Ubaidallah ke, sama saja maksud dia tu. Orang sama maksudnya. Kalau duduk dalam ayat tu, dia boleh jadi macam-macam lah tu di segi bahasa Arab lah. Baik, Ubaidillah ataupun Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Kata Sufyan, apabila seseorang membaca di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia mengatakan haddatsani, sepatutnya akhbarani. Moga dia baca, bukan guru baca. Tapi tak apa, boleh ni. Ni antara hak sependapat dengan Imam Bukhari. Sebab tu Imam Bukhari buat mari tu, Imam Bukhari kata, aku kata serupa akhbarana dengan haddatsana ni, moga bukan aku seorang berpandang. Mana ulama muhaddis hak sebelum aku, Imam Malik, terima juga gitu, tak jadi masalah. Kata Ubaidullah bin Musa, dia kata
dia riwayat daripada Sufyan lah, kata Sufyan Ats-Tsauri, bila seseorang membacakan di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia kata haddatsani. Haddatsani maknanya guru saya telah meriwayatkan kepada saya. Padahal dia bacanya dia, bukan guru dia. Boleh gitu. Beliau, yakni Imam Bukhari berkata, cuba tengok 58 tu, 58 saat ni lah. Inilah pendapat Imam Malik Sufyan Ats-Tsauri. Satu pendapat dari Abi Hanifah. Okey, cuba ambil atas mula tu. Beliau Imam Bukhari berkata, saya mendengar Abu Asim berkata. Imam Bukhari kata, saya dengar Abu Asim berkata, Malik dan Sufyan berpendapat bacaan di hadapan orang alim dan baca dia sendiri, bukan orang alim baca, bukan guru dia baca, dia baca, sama saja. Kita boleh guna haddatsana, kita boleh guna akhbarana, boleh, tidak jadi masalah. Cuba tengok nota yang ke-59 tu. Inilah sebenarnya pendapat Imam Malik Sufyan Ats-Tsauri, satu pendapat daripada Imam Abu Hanifah menurut satu riwayat lah, Sufyan bin Uyainah, Humaidi, Zuhri, Ali ibn al-Madini dan Imam Bukhari. Tu maknanya bagi mereka ni tak ada beza haddatsana dengan akhbarana, sama saja. Mana kalau guru baca, kita boleh kata haddatsana, kalau kita boleh juga guna akhbarana, boleh juga, tak ada masalah, boleh tukar-tukar kalimah itu. Itu maksud dia nya. Tapi kalau orang lain tak, kalau sebut haddatsana mesti guru baca, kalau sebut akhbarana tu mesti anak murid baca. Yalah, setengah-setengah ulama kata tahu bila orang ni riwayat akhbarana, makna tu sebenarnya kunci tekak tu, kunci tekak. Kalau bahasa kita kunci tekak lah. Tu mudah. Bila anah ni dia tu, bila anah ni bila uta tu kita parking uta tu duduk, dia kepala lutut dia pergi depan sikit. Jadi orang Arab dia ikat, dia parking uta tu, dia pecah egar tu, dia letak, dia masuk dalam lutut uta tu tak lagi mana, tu dia panggil akal. Kalau orang panggil egal tak di kepala tu, asal orang Arab tu kau cerita uta tu. Dia bila pakai uta, dia ikat situ, dia letak di lutut tu, uta tak boleh bangun lah. Tu fungsi dia, tu mana akal. Dalam hadis tersebut akal. Anak ni pakai, dia duduk daripada berdiri, sebab uta ni dia ada sendi lebih besar, paha dia ada sendi, sebab tu dia duduk gitu. Cuba tengok dalam internet, unta ni dia duduk, dia boleh duduk gitu, dia turun gitu. Suspension dia tu lain sikit dia. Dia boleh, sebab dia lebih besar sendi. Dia bukan di lutut saja, antara lutut dengan di tubuh dia ada sel lagi sendiri. Dia turun gitu. Turun gitu bila dia panggil anakh. Bila tu yang uta tu letak egal, dia letak di kepala, dia panggil tu, dipanggil aqal wa aqalha, dan dia masuk, dia pakai di kepala tu, di lutut tu, dia panggil aqal. Tu asal dia nya. Inilah maksud dia. Kemudian lelaki tu bertanya, tengok lelaki, nampak sangat dia ni bukan orang Madinah. Dia tanya ramai-ramai tu, dia tak kenal Nabi. Siapa di antara kamu ni hak nama Muhammad? Dia tanya gitu, parut dia tanya tu. Siapa di antara kamu ni hak nama Muhammad? Muhammad tu mana Nabi lah. Jadi perawi kata Anas lah, pada masa dia tanya siapa di kalangan kamu Muhammad ni, pada waktu tu Anas kata Nabi SAW sedang bertelekang di atas, di antara mereka. Bertelekang ni mana duduk gini, duduk gini, duduk dalam keadaan baring di satu lambung, keadaan tu panggil bertelekang lah. Tu masa tu bukan kata tidur perut ke atas gitu dah. Tu dia panggil apa? Terletak. Terletak. Kalau perut bawah dia panggil nerak. Tu. Kami pun rayak kepada dia. Muhammad tu kan lelaki putih duduk terletak. Itulah Muhammad ya. Sahabat kata. Lelaki putih tu. Kita terjemah dulu gapo dia tu, dia ada maksud dia semua tu. Lelaki hak warna putih lah. Hak putih seput tu kata. Itulah duduk bertelkai tu. Itulah Muhammad ya. Jadi sahabat jawab pun jenis bahasa locong jugalah. Baik. Faham kedok tu bahasa locong, mana bahasa mudah, bahasa santai, bahasa rengkah. Maka orang lelaki tadi pun kata, bila dia orang kata ni lelaki putih duduk tidur terletak ni, bukan terletak, bertelekang. Tak bertelekang mana atas salah satu lambung. Maka orang tu kata, wahai anak lelaki Abdul Muttalib. Padahal cucu tak, dalam bahasa Arab boleh. Kata pada cucu anak boleh dalam bahasa Arab, tak ada masalah.
Sebab kita lah, ni anak saya ni. Anak saya padahal kita kata anak dara sebut anak. Kadang-kadang natu pakai sebut anak. Tak sebut natu dah, ni anak kita ni. Kita tahu mana tak sopa ketemu muka. No. Warna beza ketemu. Potai cicak tu kita tahu tak? Rupanya natu dia. Tapi boleh guna anak, tak salah. Baik, gitulah juga ni. Baik, maka Nabi pun berkata bila ditanya wahai anak Abdul Muttalib, maka Nabi pun kata, saya telah pun menyahut panggilanmu. Lelaki itu berkata lagi, saya akan bertanya engkau dan saya akan keraskan soalan saya terhadapmu. Tapi jangan terasa hati lah dia. Jangan terasa hati dia. Dia ajak betul lagi. Saya ni nak kecek ni tegas gini. Ansyut tu makna saya nak kecek tegas. Saya nak tanya soalan pun tegas. Soalan mudah-mudah tegas. Tapi jangan terasa hati lah. Dia sebut awal-awal lagi. Mana betul orang panggil Kelantan kata betul pesodek dia ni. Betul seling ni. Betul teram. Dia jangan terasa hati lah. Dengan Nabi dia kecek gitu. Moga dia ni bukan orang tempat tan ni, orang jauh. Setengah kata dia ni orang Badui lah, orang Badawa di kawasan perkampungan. Kalau sahabat Nabi hok dekat-dekat aduk Madinah tak kecek lagu tu. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, tanyalah apa yang terlintas di hatimu. Kalau anak terjemah Kelantan, tanyalah, mu tanya apa tak apa, aku dengar, aku akan jawab. Tanya. Dia pun kata, saya mahu bertanya engkau demi Tuhanmu dan demi Tuhan orang-orang sebelummu. Hak nak tanya sebenarnya ke dia? Dia panggil makulul qaul. Makulul qaulnya apa? Adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Apakah engkau ni jadi nabi dan rasul kepada semua bangsa? Itu soalan dia. Nabi pun jawab, ya, Allahumma na'am, ya, benar. Orang itu tanya lagi, soalan yang kedua. Saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita mengerjakan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam? Maka Nabi SAW berkata, ya, benar. Soalan yang ketiga, saya mahu bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita berpuasa 1 bulan dalam setahun? Nabi SAW berkata, ya, benar. Orang itu berkata lagi, ini soalan yang keempat ni. Saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya mengambil sedekah daripada orang-orang kaya di kalangan kita untuk dibahagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kita? Ini makna zakat ni. Ini makna zakat lah, sedekah wajib. Nabi pun kata, ya, benar. Bila dia kemukakan soalan, 4 soalan tu, dan setiap soalan tu Nabi jawab, Allahumma na'am, ya, benar. Maka lelaki itu pun berkata, amantu bima ji'ta, saya beriman kepada apa yang dibawa oleh engkau. Saya beriman kepada apa yang dibawa oleh engkau. Dan saya ni, kata lelaki itu, adalah utusan bagi orang-orang di belakang saya dari kalangan kaum saya. Saya mari ni sebagai wakil kaum saya. Saya diutuskan khusus untuk tanya 4 soalan ni. Jadi masyarakat saya lah ni, wakil ke saya tanya. Saya bernama, tengok tu, dia ta'aruf akhir sekali. Saya nak ayat lah, saya ni nama gapo? Saya ni nama Dimam bin Tha'labah, adik-beradik kandung Bani Sa'ad bin Bakar, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Tu baru dia royak, rupanya nama dia. Sebab kalau kita ni royak dulu, saya nak tanya ni, saya ni nama sekian. Engkau tak ada pengurusi royak dah, siapa nak tanya kena royak dulu nama. Dah ni tak, dia royak lepas tu. Tak apa juga gitu pun. Baik, seterusnya cuba kita ambil sini saja. Ambil satu saja, muka apa ni, nota kaki 60 tu, cuba tengok nota kaki yang ke 60. Abdullah bin Syarik bin Abdullah tu salah seorang perawi ni. Cuba tengok. Cuba tengok semula dia punya terjemah sekali dengan sanad. Muka surat 39 tu, hadis 63 di atas tu hak terjemah kod Melayu kod betul lah.
Abdullah bin Yusuf, ini guru Imam Bukhari. Abdullah bin Yusuf ini guru Imam Bukhari, meriwayatkan kepada kami, kata Abdullah, Al-Laits meriwayatkan kepada kami daripada Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi ini ambil daripada guru dia bernama Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Tu. Jadi Syarik bin Abi Namir ini adalah guru kepada Sa'id Al-Maqburi. Siapa dia Syarik ini? Syarik ini nama dia Syarik bin Abdullah bin Abi Namir Al-Qurashi Al-Madani. Dia ni orang Quraisy, kemudian dia jadi orang Madinah, sebab tu Al-Madani tu. Tu. Maknanya dia ni kira-kiranya tabi'i lah, sebab dia ambil daripada Anas bin Malik. Dia ambil daripada sahabat. Dia masuk lah, kita baca sini lah, dia masuk ni, tak apalah ini. Jadi Abu Abdullah kunyah pada Syarik. Abu Namir datuk Syarik. Ni Abu Namir ni datuk kepada Syarik lah. Kata tadi kan Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Jadi datuk Syarik ini telah ikut serta dalam peperangan Uhud bersama orang-orang kafir Mekah. Tok dia ni, iyalah dia tu tak ada dengan Nabi lah Syarik ni, tapi tok dia tu perang dalam peperangan Uhud. Pada waktu tu dia ni berada di tentera kafir lah, di pihak tentera kafir Mekah masa perang Uhud ni, mana pada tahun ketiga. Selepas tu dia memeluk agama Islam. Ni Abu Namir ni tok kepada Syarik ni. Maknanya bukan sekadar kafir, harbi nah. Bukan sekadar harbi, perang dengan Nabi. Tiba-tiba masuk Islam, tak boleh kira orang panggil nasib manusia ni. Nampak teruk setara mana. Sebab tu kita tak boleh nak kata. Sebab tu dalam agama kita ni tak boleh kita kata kepada orang yang zahir nampak kafir tetap Islam, kita kata tentu dah mati masuk neraka. Tak boleh kata. Tak boleh. Tak Islam dia mati kafir dah, dia kesetahun ni perangai mati kafir. Tak boleh. Kalau kata gitu, Allah akan hilangkan amalan kita. Dalam hadis sebut tak boleh. Sebab tengok ni, ramai mana hak jadi sahabat Nabi tu asalnya perang dengan Nabi, lawan Nabi. Maknanya kalau perang lawan Nabi, niat nak bunuh Nabi mesti ada tu. Baik. Syarik ni cucu pada Abi Namir tadi, telah mendengar hadis daripada Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Atha bin Yasar dan lain-lain. Malik, Sa'id Al-Maqburi, Ismail bin Ja'far, Sulaiman bin Bilal adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Syarik. Kata Ibnu Sa'ad, Syarik ni adalah perawi thiqah. Dia banyak meriwayatkan hadis. Yahya bin Ma'in berkata, tidak mengapa dengan dia ni. Tidak mengapa dengan dia ni. Manalah ba'sabih lah, tidak mengapa dengan dia. Ibnu Adi berkata, Syarik seorang yang masyhur. Bukan kata majhulul hal, dia masyhurul hal. Orang kenal dia. Salah seorang ahlul hadis. Orang-orang yang thiqah meriwayatkan hadis daripada dia. Hadis dia kalau diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah tidak mengapa, boleh diterima. Kecuali kalau orang yang dhaif meriwayatkan daripada dia, tidak boleh diterima lah. Mana kih orang dhaif itulah. Baik, tak apalah. Boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab utama hadis ada meriwayatkan hadis dia ni, Syarik ni, kecuali Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tak ambil hadis dia. Syarik meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah. Baik, kita ambil sah lagi. Cuba tengok nota kaki yang ke-61 tu. Ana ambil sikit lagi. Cuba tengok yang 61 tu. Kata Anas bin Malik, dia kata ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil menaiki unta. Lalu dia menurunkan untanya dalam masjid dan mengikatnya. Zahir daripada hadis ni, terjemahan ni, nampaknya unta tu dia parking dalam masjid. Dia masuk dalam masjid nampaknya. Tu zahirnya gitu. Padahal kita tengok dalam gambar hadis, masjid Nabi ni ada had dia, ada hudud dia. Orang tahu hak ni dalam masjid, hak ni luar masjid. Dia ada buat tiang. Dan masjid tu tidak ada bumbung sepenuhnya, tapi orang tahulah kalau sebab dia ada tara dia. Ada pintu dan beberapa pintu ada. Jadi maknanya dia masuk ni kira-kira zahirnya masuk dalam masjid, yang parking unta dalam masjid. Kita kata kurang ajar kan, zahir nampak gitulah. Baik, cuba kita tengok.
Imam Malik berhujah dengan hadis ni tentang air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis tu. Air kencing dia mana kalau kena kita tu boleh buat semaya tu. Tak jadi tak basuh pun tak apa. Buai-buai gitu. Kena air kencing tak apa. Imam Malik kata, kerana Nabi SAW dan para sahabatnya melihat perkara ini berlaku dalam masjid, tapi Nabi tak cegah, Nabi tak kata apa. Walaupun ada kemungkinan unta itu akan kencing atau berak pada bila-bila masa. Bila binatang dia tidak tahan berak ni. Dia kencing. Maknanya bila parking ni. Bukan letak sebentar parking. Bila parking ni dia mati dah suih tu. No. Dia mati suih tu. Gak dia ni tanya pak soalan lah. Pak lama kat lah tu. Jadi ada kemungkinan kencing berak tu. Tapi Nabi tak kata apa. Biar. Imam Malik kata maknanya tak apa tu. Tidak dikena najis. Sebab tu Nabi biar tu. Mana kalau kena air kecil utuh. Mana asalkan binatang tu halal dimakan dagingnya. Oh ni. Imam Syafi'i tak kata gitu. Imam Syafi'i kata tak boleh. Tetap najis. Kena dengan Malik ni. Imam Malik. Imam Syafi'i kata najis. Jumhur ulama. Tu. Jumhur ulama yang tidak berpendapat begitu mentakwilkan. Kita tidak nak bicara fiqh ni. Hak tu contoh saja Imam Malik. Baik, jumhur ulama yang tidak berpendapat begitu mentakwilkan perkataan fi pada fil fa'anaqahu fil masjid. Fi itu dia kata fi itu dengan makna tawassu'. Kalau ngaji bahasa Arab dia panggil makna partikel fi itu maknanya harah ja tu dengan makna tawassu'. Apa makna tawassu'? Maknanya di kawasan masjid, bukan dalam masjid. Fa'anaqahu fil masjid, maka lelaki itu parking di kawasan, bukan dalam masjid. Tu kalau terjemah gitu, fi itu kita tidak terjemah fi dengan makna dalam, tapi dengan makna tawasuk. Bukan makna dalam. Tawasuk sini maknanya di sekitar tu. Tawasuk ni maknanya fi dengan makna luah. Tawasuk ni luah. Nak terjemah mana payah mengikut istilah ni kan. Tapi tawasuk dalam bahasa Arab maknalah macam contoh ginilah. Okey, ana cerita sebagai contoh nak supaya tawasuk ni. Ana sebut, okey, kita kata dah. Ni ajaran salah, contoh kita ambil ke dia, kita kata. Ajaran hulul lah kita kata. Fahaman hulul yang kebanyakan dianuti oleh pokok sufi dah ni adalah fahaman yang salah. Kita sebut ini. Okey, siapa dia nak tawassuk maklumat, nak memperluahkan maklumat ni, dia kena baca dalam kitab. Itu tawassuk. Nak memantapkan lagi maklumat, tu tawassuk dia panggil. Itu makna tawassuk. Tapi di sini maksud tawassuk, fi dengan makna tawassuk dalam konteks ayat ini maknanya dia parking itu bukan dalam masjid tapi di sekitar masjid. Yang juga membawa erti di luar ataupun anda terjemahnya di perkarangan masjid. Di dalam riwayat Muhammad bin Al-Hasan, Imam Ahmad, Abu Daud tersebut gini. Kalau kita tengok, jadi terjemah fil masjid bukan dengan maksud dalam masjid tetapi dengan maksud di persekitaran masjid. Hak ni bukan sekadar melihat kepada fi sahaja, tapi ada sokongan riwayat lain. Mana riwayatnya? Ni. Riwayat ni riwayat daripada Muhammad bin Hasan. Hasan Asy-Syaibani lah tu anak murid Imam Malik sendiri. Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi dan Hakim. Fa anakha ba'irahu ala babil masjid. Ni. Thumma aqalahu thumma dakhala al-masjid. Apa maksudnya? Dia menurunkan untanya di pintu masjid, bukan dalam. Fi babi, di pintu masjid. Dan dia mengikatnya. Kemudian dia masuk dalam masjid. Maknanya dia duduk luar dia parking tu. Ni jelas lagi lah. Sebab tu fi tu pakai dengan tawassuk. Yang menyokong dia riwayat ni. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa lelaki itu tidak parking unta dia. Ana terjemah gitu mudah. Tidak menduduk ke unta dia dan mengikat unta dia tu dalam masjid. Tak, tetapi di luar masjid, dekat dengan pintu masjid. Dekat pintu masjid bagaimanapun masih lagi tempat yang perlu dijaga kebersihannya. Jadi kalau pintu masjid ni tak, masih lagi boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, contoh masjid kita lah, kita ada di orang panggil di luar pintu, panggil dia kaki lima tu. Boleh i'tikaf tu. Boleh i'tikaf lagi tu. Sebab tu Imam Malik kata tak jauh lah kalau luar pun dekat pintu tu, maknanya Nabi tak larang. Kalau orang masuknya pijak tu.
Bukan pintu nela. Pintu masuk tu. Tu Imam Malik kata tak apa. Boleh apa? Agak dia begitu. Orang lain kata tak boleh, Imam Syafi'i kata mana? Boleh, muka tahik itu. Tak najis lah. Gitulah. Kemudian nota kaki yang kena 22 tu kita bincang minggu hadapan lah. Ni kita bincang ni masih lagi berkait dengan perkataan itu. Bagi orang belajar bahasa Arab kan sangat penting lah ni. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.